Dalam pertempuran mereka, dalam sedang berperang, maka kata Nabi 1/3 pula dari kalangan mereka mati syahid dalam medan perang, dan tinggallah 1/3. 1/3 itulah mereka melawan ke semua musuh, dan Allah mentakdirkan mereka benang besar pada ketika itu. Maka ketika itulah bila semua musuh-musuh Islam lari, musuh-musuh Allah lari, maka orang-orang yang benang tu ataupun 1/3 yang menang tu daripada tentera Imam Mahdi, mereka ni sedang nak bahagikan harta ghanimah ataupun harta rampasan perang. Bayangkan 80 buah tentera ataupun 80 buah bendera, berapa juta harta rampasan perang yang ada pada ketika itu. Dalam keadaan mereka ni nak bahagikan harta rampasan perang, engkau sikit, maka bunyilah satu suara yang tak tahu daripada mana. Apa suara tu kata? Kembalilah kalian ke kampung halaman kalian, sesungguhnya Ad-Dajjal telah sampai di kampung kalian. Maka bila sahaja mereka dengar suara yang entah daripada mana, mereka terus letakkan ataupun mereka tak menghiraukan satu sen pun harta rampasan perang tu, terus balik ke rumah mereka masing-masing. Bukan disebabkan takut akan iman mereka, tetapi mereka takut iman isteri dan anak-anak mereka yang berada di rumah. Ketika itu jugalah Imam Mahdi melantik dalam 10 orang, ada riwayat yang mengatakan 10 pasukan ataupun 10 orang tentera berkuda untuk pergi menyiasat adakah Dajjal sudah keluar ataupun belum. Jadi siasat punya siasat, dan mereka mendapati Dajjal masih lagi belum keluar. Jadi bila mereka tahu yang berita itu adalah berita palsu, suara itu suara palsu, maka mereka kembali ke medan perang balik. Dan bila mereka sampai ke medan perang, tentera-tentera Islam ataupun orang kufar berada dalam satu pasukan menentang Islam seorang diri, maka mereka dah bersedap sedia nak serang Islam balik. Maka kata Nabi SAW, ketika itu ada satu tempat menjadi satu perlindungan bagi orang Islam, tempat yang dinamakan sebagai Dimashq. Dan di pinggir kota Dimashq ataupun di pinggir negara Dimashq, disitulah pusat pentadbiran negara Islam. Maka ketika mana orang Islam dah sampai ke medan perang balik, maka tentera musuh nak serang, maka berlakulah peperangan lagi sekali, dan end up Allah mentakdirkan Islam menang besar sekali lagi pada ketika itu. Dan masa itulah akan munculnya Dajjal. Kata para ulama, kata Nabi SAW, Dajjal bukan seorang diri. Maka bila dia keluar, akan ada 70,000 tentera-tentera berada di belakang dia, ataupun 70,000 tentera-tentera kanan yang setia, taat setia kepadanya. Ke mana sahaja Dajjal pergi akan bawa 70,000 ni, dan betul-betul nak memusnahkan Islam. Maka Dajjal mulalah bergerak daripada satu tempat ke satu tempat, daripada satu kampung ke satu kampung, daripada satu lorong ke satu lorong, daripada satu rumah ke satu rumah. Satu masa bertemulah pasukan Dajjal dan pasukan Imam Mahdi, maka berlakulah pertempuran lagi sekali. Allah takdirkan Imam Mahdi ataupun pasukan Imam Mahdi tak mampu nak memerangi tentera-tentera Dajjal. Maka Imam Mahdi pun berundur, maka bertempur lagi. Banyak tempat bertempur di antara pasukan Imam Mahdi dan pasukan Dajjal. Allah mentakdirkan Imam Mahdi sampai di satu masjid yang dinamakan Masjid Putih, tempat di Syria. Di situlah tempat turunnya Nabi Allah Isa alaihi salam dan berjaya menewaskan Al-Masih Ad-Dajjal yang telah saya ceritakan dalam video saya sebelum ini. Jadi itu sahaja perkongsian berkaitan dengan peperangan yang besar kita kena lalui, dan kita minta jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita tak sampai di zaman fitnah Dajjal yang sangat-sangat besar.